Heroin adalah antara dadah tradisional yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Heroin adalah produk yang terhasil daripada getah yang terkeluar daripada torehan pada bunga popi, iaitu opium atau candu. Heroin dalam bentuk tulen adalah serbuk putih yang pahit. Ia diambil dengan cara menyuntik, menghidu atau menghisap. Apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil heroin? Okey, mula-mula kita kena tahu bagaimana tubuh kita mengawal rasa sakit. Tubuh kita menghasilkan opioid, iaitu sejenis bahan kimia semula jadi yang bertindak mengawal kesakitan. Ia merangsang reseptor opioid pada sel-sel saraf anda untuk mengurangkan kesakitan dan membuat anda berasa lebih tenang. Heroin juga mempunyai kesan ini. Malah ia turut membebaskan dopamin, bahan kimia semula jadi untuk ganjaran ke dalam otak yang boleh menyebabkan anda berasa hayal atau high. Biasanya, pengguna heroin menjadi ketagih kerana mereka ingin terus menikmati rasa hayal yang berlaku ketika pembebasan dopamin ini. Mereka juga cenderung untuk obses dengan heroin sehingga mengabaikan kesihatan dan kebajikan diri sendiri. Akhirnya, mereka akan mengasingkan diri daripada masyarakat dan keluarga. Heroin memang boleh membuat anda tenang, tetapi apabila terlebih dos, ia juga boleh membuatkan anda maut. Selain itu, pengguna heroin yang berkongsi jarum juga terdedah kepada maut melalui penyakit yang berjangkit seperti HIV atau AIDS dan hepatitis. Dadah, kesannya membinasakan. Syabu adalah antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyerupai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Otak manusia mempunyai pusat sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi yang memberikan ganjaran keseronokan apabila seseorang berbuat baik atau mencapai sesuatu. Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos. Hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Ganja adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan khayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong dan submarin atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak, terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan khayal ini dinamakan sebagai high atau stoned. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini.
Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Pil kuda adalah dadah yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara chasing the dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dadah stimulan yang memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi 3 bahan kimia di dalam otak, iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar, mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Pil kuda mengganggu proses ini. Pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya seperti kepanasan, serangan atau kemalangan. Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin. Bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia, iaitu menghayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan. Halusinasi, iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan otot dan tubuh menggeletar. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu, tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan. Jika diambil secara berterusan, ia boleh mengakibatkan seseorang kurang siuman dan gila kekal dalam masa yang singkat. Malah, banyak kes-kes di mana pengguna pil kuda berakhir sebagai pesakit mental. Dadah, kesannya membinasakan. Kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ecstasy. Methylene dioxymethamphetamine (MDMA) atau ecstasy adalah dadah yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti. Ecstasy membebaskan serotonin di dalam otak lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ecstasy akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ecstasy boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ecstasy sekadar membuat anda merasa high atau khayal. Selepas kesan ecstasy beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down. Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ecstasy boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ecstasy akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung.
Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dadah termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dadah rekreasi lah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan hayal yang lebih lama. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih maklumat tentang bahaya kesan dadah, layari www.wecareweserve.org.